Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Taala. Saya selaku moderator pada malam ini. Orang tanya juga apa saya tak jadi ahli panel. Sebab program ini program kerjasama di antara saya dan juga Malaysia dan juga Thailand. Saya selaku pengaruh program dan pengaruh bersama Syekh Wan Syukri dan juga pengurus program kita, manager kita iaitu Ustaz Azam yang menguruskan semua ni. Jadi program ini adalah program dua negara di antara Malaysia dan juga Thailand. Oleh kerana saya sebagai tuan rumah yang mewakili semua sekali pertubuhan NGO yang ada Dakwah Unlimited dan juga kita ada juga Al-Jasadul Wahidah, ada juga Global Ihsan, termasuklah Majlis Ilmi Dumyat dan juga Masjid Al-Muhajirin. Semua ni adalah orang yang memberi sponsor daripada sudut tenaga dan juga daripada sudut wang ringgit untuk menjayakan program kita pada malam ini. Program kita panggil Multaqa As-Sunnah untuk kali yang kedua. Kali yang pertama dulu kalau kita ingat kita buat di besar di sini deh. Ada petah ke apa semua tu. Jadi tahun ni kita bincang dengan Tok Imam kata kita ambil pahala iktikaf sikit. Jadi kita pun mari buat dalam masjid dan perbincangan kita berbentuk ilmiah. Baik. Tanpa melengahkan masa, bersama-sama dengan saya pada malam ini dua orang ahli panel. Kita malam ini sebenarnya tidaklah forum sangat, tapi kita panggil bual bicara santai. Makna kata kalau Froh kecek tu saya nak celah pun boleh. Kalau Ustaz Jan nak celah kena minta izin dengan saya. Sebab saya speaker. Dah. Jadi Ustaz Jan nak celah Froh ke Froh nak celah saya ke, tak apa, kita badi orang panggil menghidupkan suasana dengan bual bicara kita pada malam ini. Jadi akak bersimak rahmat Allah bersama dengan kita pada malam ini di sebelah kanan saya supu abel saya lah. Tubuh boleh lebih kurang. Cuma tinggi saya sikit, selipar besar saya sikit pada dia. Bila selipar besar pun Ustaz tak jumpa cari lagi selipar tak ada. Yang ambil kedai mana tak tahu. Masya-Allah. Orang ambil berkat kan. Ya, ambil berkat. Dah bersama dengan Abadi Ustaz. Ustaz merupakan Ustaz Nur Azariza yang merupakan ahli majlis bandaraya ahli majlis Perbandaran Kota Baharu, Bandaraya Islam. Sebagai ketua WIP ahli majlis dan juga sebagai timbalan pengelola halaqah bagi halaqah kerajaan negeri Kelantan. Jadi halaqah ni itu satu badan dakwah menggerakkan asatizah yang ada di negeri Kelantan untuk masuk dalam kampung masjid untuk mengajar. Jadi ustaz ni merupakan timbalan pengarah yang kita buat mari pada malam ni. Dan ambo mengajar di Kota Baru ni Ustaz Jalah dulu buat masuk. Ngajar di Kota Baru. Alhamdulillah sampai ke ni boleh mengajar lagi lah setakat ni alhamdulillah. Di sebelah kanan saya hujung sana, sebelah kanan Ustaz Jah iaitu Al-Fadhil Prof Madya Mazlan Muhammad, merupakan mantan timbalan rektor Nusti Fatani. Dan ni Prof kita bergerak sebagai orang panggil NGO Palestin. Ya kita kenal belaka deh. Orang ni kalau kecek Prof Mazlan tak ada lagi lain Palestin. Kecek Ustaz Mazlan kita mesti Palestin deh. Palestin. Pas orang nak dengar cerita Lebanon pula. Baru ni dia tak uyang bertanya. Malam ni tak boleh tanya lagi dia kata. Sebab apa? Sebab dia nak cerita tunggu dulu.
Tunggu seminggu dua dulu dia kata. Nak tengok berapa ekor Isra' Mapuh dulu. Kau mana Ustaz dah? Baik, itu bersama dengan saya pada malam ni. Baik. Untuk soalan yang kita panggil bual bicara kita yang pertama, untuk saya beritahu pada Ustaz Jalah. Kita hari ni Ustaz, kita bicara al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah waris orang yang makan saka nabi. Jadi kita nak tahu tarikh ulama ni gapo dan berapa ya Allah Taala kalau ikut Quran hadis gak ulama duk bagi ulama ni jih lagu mana Ustaz? Cuba Ustaz takrifkan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hamba-hambanya adalah para ulama. Al-Fadhil Ustaz Khairul Ikhwan selaku moderator pada malam ini rakan bukan forum dia. Sebual bicara. Masya-Allah. Bukan forum, tak sebuah bicara lah. Al-Fadhil, Profesor Mazlan, seluruh kita kuasa, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana Allah masih lagi mengistiqamahkan kita hingga ke akhir rancangan. Banding dengan tengah hari tadi, kita tengok oleh gambar. Amo tak mari tengok gambar. Pasal makan ni tak putus tak? Oh gitu. Dokong kata sudah dalam alai kari nak ceramah ramai di kita pun dah kenaling. Allah. Okay. Kalau ramai-ramai aku urai sikit baru ada keyakinan. Muju tidak formal kita nak buat malam ni kecek bak ulama dan ambo duk tengok live daripada tengah hari tadi pun semua pembentang-pembentang kita kecek banyak dah ulama-ulama ni. Siapa dia? Cuma kalau kita nak mudah faham lah, ulama ni dia jamak daripada alim. Alim ni makna orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Alim seorang, ramai ulama. Tapi bila dimelayukan seorang pun orang panggil ulama. Ulama tu. Ulama dia tu. Kalau ikut bahasa Arab, ulama ni ramai. Bila di Melayu ke, seorang pun orang panggil ulama. Oleh kerana ulama ni kata dasar dia daripada perkataan ilmu, maka kita kena ingat, seorang ulama ni dia ada kaitan yang cukup rapat dengan ilmu. Maknanya ulama dia tak boleh pisah dengan ilmu. Ulama dia bukan bergantung pada pakaian. Bos takat duk ngajubah jak kecil sampai ketua. Pakai pioh, serak serban habis warna hijau, merah, biru. Mana? Dah bos takat pakaian tak panggil ulama lagi. Kalau sekadar dengan pakaian. Mata pakai jubah gak ulama. Abu Jahal pakai jubah. Tidak kan? Abu Jahal pakai serban. Kalau setakat pakaian, ia bukan ulama lagi. Kalau setakat jadi ahli persatuan, bukan ulama lagi. Ada Malaysia, ada persatuan ulama Malaysia. PUM.
Okey. Adakah semua ahli persatuan itu ulama? Tidak juga. Tidak juga. Walaupun dia ahli, pakat daftar saya jadi ahli persatuan ulama Malaysia. Nak ko mubtada khabar pun tak kenal. Dah duk main mubtada baca mansub gak? Tidak ulama. Ulama dia mesti mempunyai ilmu. Dia tak boleh pisah dengan ilmu. Sebab tu bukan ulama kita sebut tadi dengan hanya berpakaian. Bukan ulama hanya bukan ulama orang yang tak ada ilmu. Ngajar dia hanya ngajar. Tapi ilmu tak ada. Duk sahur dia kata hamba ni ilmu tak tahu mari mana. Tu. Ngajar ni hamba ni ilmu tak tahu mari mana. Start pegang mikrofon kak 2 jam boleh besarah. Ilmu tu habui mari kau dia duk berasa ada ilmu. Supaya lelong pasal ustaz. Serupa. Allahu akbar azza. Bila kita dengar dia besarah, tidak berdasarkan ilmu, tak ada qala Allah, qala Rasul, tak ada. Duk main dia tu mimpi, dia ni mimpi, akhir dengan dia mimpi. Mana? Dah ilmu bukan berdasarkan pada mimpi. Patut dia royak tok guru dia kata, tok guru ni kata, tok siapa dia tok gurumu? Curoyak gak biar putih, tok gurumu tu nama berapa? Kalau tulis kitab-kitab berapa? Ni dia tok guru ambo, tok guru ambo. Kita boleh tanya ustaz lah ni, kata tak ada adab kalau kita tanya. Hak tu masalah juga ke mana. Jadi nak sebut berdasarkan ilmu. Orang yang tak ada ilmu tidak layak sama sekali untuk kita panggil dia ulama. Dan ulama juga bila sebut dengan mesti ada ilmu tu mestilah selari dengan arus perdana. Maknanya ilmu dia ni mu'tabar, ilmu yang ada asas, ilmu yang ada pucuk dia. Kalau dia ni kata dia ulama, ilmu ada, mengajar, tapi jalan sosial orang lain kau ni belakang dia tak kau ni sore-sore dia. Waduh, lama banyak agaknya sampai polih lah. Jalan sahala orang kau ni belakang dia nyok sore-sore dia kau ni. Tak boleh juga gitu. Enggak lah ni banyak. Dia ngajar ilmu hamba tak boleh ngajar masjid. Nak ngaji kena pergi di rumah. Malam Selasa. Tak boleh ngajar ni. Tak boleh ambil rakamah. Tak boleh. Nak pergi kena pergi di rumah. Kena ni ada something wrong. Bila ilmu tak boleh disebarkan, ada something wrong. Agama ni bukan eksklusif untuk mana-mana golongan. Sagi dua ni duk gagal, duk main zikir hu kan. Hu ni. Siapa kata hu tidak boleh diamalkan oleh orang sebarangan, orang awam tak boleh. Dia kena orang tertentu. Hak ada guru mursyid, hak telah sapa ke mereka sebab hu ni satu zikir yang lebih mendekatkan diri pada Allah Taala. Ustaz, biasa tengok dok kau lapar. Mana? Malas sebutlah tu kau ada tapi ambo tanya itu. Tapi kan nak sebut bila kata gitu dia seolah-olah lari daripada arus perdana. Okay, lari daripada arus hok ramai-ramai ni. Maka orang hok bawa ilmu lagu ni memang tidak layak untuk kita kategorikan sebagai ulama. Dan kena ingat juga di sana ada satu lagi kelompok orang yang kita anggap nampak macam ulama dengan jubah, dengan piyah, tapi dia bukan ulama kerana ilmunya tidak ada tapi ibadat dia kuat. Posonya bukan setakat senahami habis Ahad Selasa. Poso rajin semaya ni hak sunat, hak wajib, orang tak best semaya dah. Ahli ibadah bukan ulama. Dia panggil abid. Abid. Dia suka beribadah dan kadang-kadang ibadah yang dibuat tidak berdasarkan pada ilmu. Ya. Nak aku satu Syawal aku puasa, la ilaha illallah.
Dia pergi raya rumah kita. Kita kamu su makan lah. Kata tak apa hamba sedap tu hamba buat. Tak apalah ustaz. Puasa. Kata puasa berapa? Puasa ni. Nak suruh cepat habis. Satu syawal puasa dah. Allah kata. Teh raya puasa. Oh payuk. Oh berajing puasa pun jangan puasa. Raya haram. Tidak kan ni? Oh nak kau orang tak best. Maya dah lahu. Oh benar. Lorak. Oh ada setengah jam ya. Zuhur setengah jam lagi. Kita mai dulu sah. Lorak ni. Mana? Tak boleh. Orang banyak ibadah dia hanya abid, bukan alim. Panjang setara mana janggut dia pun. Apa nama ni? Banyak setara mana ibadah. Dahi ni bukan setakat itai. Lekuk. Lekuk dahi ni. Tapi dia bukan alim. Dia abid. Dia abid. Jadi kita kena kesimpulan dianya, ulama ni ialah orang yang mempunyai ilmu agama yang kukuh. Dan lagi kita kena ingat ulama ni dia menyampaikan ilmu yang dia ada, membimbing masyarakat ke jalan yang betul. Bos tak alim dia sore. Ngaji tu gak pondok lagi, pergi sambung ke Azhar lagi, ke mana? Pergi ke Libya lagi. Kelik congok duk pegang ikan kari. Tak nak mengajar, nak gapo, kata Ramadan ustaz mengajar biar-biarlah. Dia tidak menjadi pembimbing pada masyarakat, tidak menggunakan ilmu dia sampaikan pada masyarakat, pun tidak layak digelar ulama. Ulama ni bukan setakat orang yang ada ilmu, bahkan menggunakan ilmu dia membimbing masyarakat ke jalan yang makna kata ulama ni orang yang turun dalam medan. Betul. Betul. Jadi ustaz tanya tadi sikit lagi nak sambung. Pembahagian ulama dah. Ada beberapa pembahagian yang mudok perhati ulama-ulama kita buat. Yang pertamanya ulama uddin, ulama dalam bidang agama. Hak kita kena belakalah dah. Dia mahir ilmu agama ni, tafsir, hadis, fiqh, apa-apa. Dia ada juga ulama ud-dunia. Ulama hak mahir berkenaan dengan ilmu dunia. Ilmu dunia pun ilmu Tuhan juga. Ilmu matematik, ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu tu semua ilmu juga. Tuhan wila dunia belaka tu deh. Ke mana? Ilmu dunia lah dunia. Ilmu dunia yang mana mereka pakar, mahir dalam bidang sains, mahir dalam bidang angkasa, dan kalau kena dengan cara ilmu-ilmu ni boleh mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang seorang ahli sains lebih dekat dengan Allah Ta'ala banding dengan ustaz. Ustaz duduk ceramah lekor sampai tengah malam, kelik pakai tidur, subuh ke lapar. Ahli sains dengan kajian dia ni duk baca kaji. Akhir Allahu Akbar, besarnya keagungan Tuhan. Dia jadi orang yang lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Tu ulama ud-dunia. Ada lagi ulama, dia panggil ulama usu, ulama jahat. Ulama juga. Hak ni Nabi SAW ada sebut dalam hadis baginda. Nabi kata, yushiku an ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismuh wa la yabqa min al-Qur'an illa rasmuh masajiduhum 'amirah wa hiya kharabun min al-huda ulama'uhum. Nabi sebut ulama'uhum syarrun min tahta adimis sama min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Nabi kata dekat dah masa nak mari satu zaman kepada manusia yang mana zaman tersebut bila mari Islam ni tak meninggal kecuali nama. Cik Islam mana? Nama Leme, Mama, Doloh. Nama-nama menggambarkan orang Islam. Tapi perangai, pakaian, perbuatan tak ubah seperti orang bukan Islam. Lekau accident, balik motor, kita derah orang gagi. Gigi tengok tu nak ajar ngucap kau tak sini. Tengok kau tu dengan rambut kuning oring, dengan seluar pendek, rata tekuk, tatu ni penuh tengah. Sudah dah lah.
tengok duk ya kalau tentu Islam kita gila ilaha illallah tidak kan ni nuak gano ni Islam kodo akhir gitu ambil BPT tengok kleme agama Islam ada lekat kenal dia weh lah cek mana cek Islam nama lo tengok ke Facebook lah ni Facebook dia tengok kalau dia buat live tengok dia nulis di Facebook tidak menggambarkan dia ni seorang Islam akan mari satu masa Islam ni ninggal dia nama Quran ni ninggal tulis jadi perhiasan dinding rumah dinding masjid nya beli tulis khok tu kan gantung depan dalam rumah dia buat pelari ustaz sorry pelari Kedah ninggal tulis suruh baca Allah bukan tak reti masa nak ngaji tu tunggu mati mana dah kita kata tulis apa tu ninggal tulis Quran ni wala yabqa minal Qur'ani illa rasmu masajiduhum amirah wa hiya kharabu minal huda masjid tu gak ya Rabbi berlomba-lomba lah ni orang nak buat masjid puluh-puluh juta berhabis nak buat masjid tapi masjid yang tidak berfungsi sebagai masjid ni tempat penyatuan ummah tempat orang mari mendekatkan diri pada Allah tapi masjid lah ni tempat orang balah masjid lah pak orang gendai masjid lah Malaysia lah ni gedung jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala tempat orang balah masjid ustaz tu malik Ahad ustaz ni malik Rabu badi kata ustaz malik Ahad ngajar ustaz malik Rabu jawab mari pun minggu depan pula tak sedengar kakak tu tertolong balah atas masjid AJK dengan Tok Bella Tok Email tak patut siuk kharabun minal huda masjid besar tapi tak boleh jadi tempat untuk penyatuan ummah tak boleh jadi tempat untuk mendapatkan hidayah dan paling takut Nabi kata ulama'uhum syarrun ulama mereka tu jahat min tahta adimis sama hok duduk berlindung bawah langit mana kata zaman tu ulama hok duduk jalan atas bumi bawah langit ni syarrun ulama yang jahat min indihim takhrujul fitnah ni mari daripada puak-puak ulama yang jahat tapi fitnah tersebut wa fihim ta'ud akhirnya kembali juga kepada mereka Nabi kata ada ulama ni hok jahat Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran cerita satu ayat Allah Ta'ala sebut walau syi'na la rafa'nahu biha walakinna akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb tu'aling tu yang cerita tu'aling yang turut hawa nafsu tidak turut ajaran agama maka Tuhan kata perumpamaan yang layak bagi tu'aling hok lagu ni kamathalil kalb serupa anjing ya serupa anjing duk terjelai lidah sama in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath Tuhan bila kita baca tafsir ayat ni sebab nuzulnya ulama kata ialah cerita Bal'am bin Ba'ura zaman Nabi Musa dia dibayar oleh pemerintah zaman dia ni untuk lawan Nabi Musa dia alim ilmu banyak tapi dia lawan Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ulama usul tu zaman Nabi Musa kalau dekat sikit Mirza Ghulam Ahmad Qadiani biasa dengan agama Qadiani ulama Mirza Ghulam Ahmad ni kapung dia di Qadian di India ulama anak murid ramah ayah dia kerja dengan orang putih orang putih tak ada kekuatan nak lawan orang Islam ni dah akhir dia upah Mirza Ghulam Ahmad WPT mengaku jadi nabi merayak jihad tak wajib dah dia ulama maka dia mengaku dia terima wahyu jihad sudah tidak wajib sekarang ni maka berjaya orang putih tu masuk ke India ni Mirza Ghulam Ahmad ulama tapi jahat memesongkan ajaran agama sehingga sanggup mengaku dia
sebagai Nabi, siapa kelar ni ajaran dia. Dan banyak lagi lah kalau kita nak tengok nama ni. Contoh-contoh ulama usul yang mana dia menggunakan kedudukan dia, ilmu agama dia, tapi untuk dia mendapat kepentingan diri sendiri. Okey. Dapat kekayaan. Jadi tu beberapa pembahagian. Dasar lagi akhir pembahagian ulama ni ada ulama ul-haraki. Ulama yang bergerak dalam masyarakat, bukan setakat dia ni ulama tapi dia berkecimpung dalam masyarakat dalam bidang politik sehingga mendapatkan kuasa, dan dengan kuasa tu dia menegakkan agama Allah Taala. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Riza. Panjang di atas tak apa kita wi panjang pasal orang jauh. Memang jauh ni. Padang kemari kat Bukit Lapan tu. Jadi alhamdulillah itu pembahagian ulama dan juga gapo dia ulama disebut oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, iaitu ulama usul, ulama dalam bidang dunia. Jadi laninya kita tak boleh orang panggil nak mengasingkan di antara orang panggil ni ilmu dunia, ilmu akhirat. Sebaliknya ilmu ni semua mari daripada Allah Ta'ala. Baik, kita tahu dah kata ulama tu gapo, pembahagia dia. Baik, sekarang ni kita nak tanya Prof kita, lagu mana tugas seorang ulama ni berdasar kepada orang panggil nak turun dalam medan. Ya ada tugas ulama ni. Bagaimana macam mana Ustaz Jah sebut tadi, ulama ni dia tak duduk saja soresnya di rumah dah. Dia mesti ada tugas dia. Hak pandai ceramah-ceramah, hak pandai menulis, nah, hak pandai main bola, macam-macam lah dia. Nak masuk dengan orang muda ni. Nah, jadi lagu mana nak buat Al-Fadhil Prof Madiyah, kita cuba royak tugas ulama kepada kita ni, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ahadan minna syaqiyan wa la mahruma. Terima kasih kepada sahabat saya kedua-dua ahli panel, ahli majlis ilmi dan muslimin muslimat yang mengikuti live dalam channel Khairul Anwar ataupun Masjid Talat Mermai ini dah pada malam ini. Alhamdulillah, seperti mana yang kita tahulah daripada pagi tengah hari tadi lagi sampai ke hari ini kita masih bicara kepada ulama, kepentingan ulama, kepentingan ilmu. Imam Ahmad kata an-nasu muhtajuna ila al-ilmi akthara mimma yahtajuna ila at-ta'am aw asy-syarab. Jadi manusia ini memerlukan kepada ilmu lebih daripada mereka memerlukan kepada makanan dan minuman. Jadi makan minum 2 kali sehari, 3 kali sehari itu hidup dah. Tapi ilmu nak buat lagu mana? Rabbi zidni ilma, ni tiap-tiap hari kita kena tambah ilmu. Jadi orang yang akan menunjuk bawa kita kepada ilmu ialah ulama ni. Tapi ulama yang apa dia panggil murtabit, murtabit dengan Al-Quran itu sendiri. Ashraful ilmi ma kana muttasilan bil Quran. Sebaik-baik ilmu, seafdal ilmu ialah ilmu yang ada hubung kait dengan Al-Quran ataupun dengan sunnah itu sendiri. Ini sumber ilmunya. Sebab tu hak sahabat ada Al-Fana ada sebut sani ataupun innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ulama sahaja, innama ni hanya terjemah oleh pondok sekolah dulu. Tidak ada golongan lain yang boleh khasyah takut kepada Allah kecuali ulama. Jadi di sinilah pentingnya apa dia ulama dan tugas ulama daripada dulu lagi, kerana memandangkan kepada mereka adalah pewaris Nabi, warasatul anbiya. Dan kita dah tahu innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Jadi apa dia Nabi dia tak tinggal sako pasal jenis apa dia harta. Kalau dia tinggal sako harta pun anak-anak dia pun tak boleh makan sako.
apa dia tabiat, dia panggil kaedah hak tu hewi kaedah kepada nabi dah, ambil pada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Nabi setara mana kaya setara mana pun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu kaya raya belaka, tapi dia tidak boleh nak turun saka dia harta dalam bentuk harta kepada anak-anak dia, semua jadi sedekah habis lepas pada dia mati. Tetapi hak dia tinggal saka hak besarnya ialah ilmu. Jadi ini adalah dia panggil gapo? Dia panggil tugas ulama ni, gi duduk nak ambil saka ilmu daripada nabi. Inilah penting. Dan dia kena mari bagi kepada rakyat orang awam ni mengikut saka hak nabi. Ambil saka nabi mari. Kalau dalam istilah retan itu dia kata ada cenduk yang mari itu dah. Cenduk ada cenduk daripada Nabi. Jangan gitu ambil kata tanah dia ni banyak Ustaz Khairul, tanah yeah, di bukit tu dia panggil apa tak? Dia kalau di Kelantan tanah tak ada tuai, hak kerajaan milik. Tak ada grant. Tak ada grant. Tak ada grant. Gitu bagi hak tu tebang. Jadi gitu bagi hak tu lama-lama kerajaan ambil. Ya. Yeah. Jadi kena bagi hak harta tanah hak ada grant. Sini dia panggil no sosang kau gapo semua cenduk tak cenduk. Lagu tu. Jadi di sinilah betapa penting peranan ulama. Siapakah Ibnul Qayyim ada dia tulis apa? A'lamul muwaqqi'in. Tokoh-tokoh yang muwaqqi'ah ni apa? Saing nama tadi muwaqqi'ah. Anal muwaqqi'ah adna, anal muwaqqi'ah a'la. Aku yang duduk tulis nama, saing nama di bawah ni. Maknanya gitulah. Maknanya tokoh-tokoh yang ganti, yang tulis nama, saing nama daripada apa tu? Daripada Allah. Al-Muwaqqi'in tu, an Rabbil Alamin. Maknanya apabila dia sebut halal, dia sebut kata ini haram, dia sebut kata ini sunnah, ini tak boleh makruh, dia sedar-sedar sebut ganti daripada Allah. Itu penting tu, situ tu. Jadi kita surat menyurat ni kita jadi gapo? Jadi timalai ke? Jadi timalai kita nak tulis surat menyurat, surat keluarga apa semua ni. Waktu tu misalnya rektor tak ada. Jadi siapa apa dia orang jadi timalai rektor, dia tulis timalai rektor tapi atas nama rektor. Atas nama rektor. Dalam apa dia tulis siapa dia ada lah. ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีก็นะตุเลแทนผู้ว่าราชการปฏิบัติหน้าที่แทน maknanya bertugas selaku gubernur, selaku nayuk obata pak kita. Karena nayuk tak ada dia ganti. Jadi segala isi kanunge hak dia tulis walaupun timale tu tulis sain tangan tapi dia sain tangan atas nama ketua nayuk tu ataupun rektor tu ketua je. Bagi pihak dia panggil tak? Kalau kita tanda tangan tu dia tulis BP bagi pihak. Bagi pihak. Tu hak tulis bahasa Melayu. Tu hak bahasa Melayu dah. Ala ni malah ni boleh ilmu baru BP. Nah, bagi pihak. Jadi ulama pun sama. Ulama ni dia nak kata halal, dia ganti daripada Allah Subhanahu wa taala Rabbil Alamin. Hak ni ulama betapa cermat hak ni. Sebab tu dia tak ada lah jenis kata mipi sat ni. Tak ada. Sebab apa saja yang dia keluar tu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa dia tugas hak sat ni? Hak Ustaz Khairul ada sebut sat ni. Dia kalau dalam hadis tu ada yahmidu hadzal ilma. Nah, min kulli khalafin uduluhu. Ilmu ini, walaupun hadis ini ada kata hadis sahih, ada hadis hasan, ada martabat dia. Jadi ilmu ini akan ditanggung daripada generasi selapih kepada generasi selapih yang bersifatnya uduluhu. Udul ni apa dia udul? Adil. Adil. Adil ni maknanya bertakwa, taqiyun, siqah. Semua tu dia panggil adil belaka tu.
ilmu yang banyak dan beramanah dengan ilmu dia. Kesemuanya udul belaka. Jadi maknanya ilmu Allah Subhanahu wa taala akan diperturunkan daripada satu generasi kepada generasi, satu generasi. Siapa akan bawa tu? Hak ni uduluhu. Uduluhu. Tugas dia nya gapo? Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka ini akan menolak penyelewengan orang-orang yang pelampau. Ning tu. Satu, wantihal al-mubtilin, dan gapo intihal, ngaruk orang yang penipu. Mubtilin, orang batil, orang nak menipu. Dia juga apa? Yang ketiganya ialah wa ta'wila al-jahilin, dan penakwilan dan penafsiran orang-orang jahil. Maknanya dia duduk dalam masyarakat ni, dia tak lebih pada tiga ni ya. Ulama dia akan menghadapi tiga jenis ni. Yang pertamanya ialah orang al-ghalin, pelampau. Berdoa. Lapis pok-pok khawarij pada masa Nabi dulu, Nabi dulu lagi. Nah, dan mana ni khawarij ni adalah orang pelampau pertama yang keluar pada masa Nabi lagi. Adil ya Muhammad tu. Hak mari duk ayat kata Nabi Muhammad tak adil, kan lagi duk bagi mah tak serupa dengan dia, tak leh buat dia. Besok duk kata depan Nabi dah. Demen-demen ni. Apa dia pasti Nabi adalah sifat-sifat ke dia ke apa semua. Demen ni masalah gapo nak orang pelampau ni kebanyakan. Dia pergi pelampau kepada ibadah dan pergi pelampau kepada at-tahkim, kepada pemerintahan. Dia hidup terjah tu, terjah Nabi tak adil. Nabi hidup bagi mah tak sama, Nabi bagi zakat tak sama. Pada masa Sayyidina Ali pun dia royak gi siapa kau dia kufur Sayyidina Ali itu kerana Sayyidina Ali gi tak kena apa dia hidup apa dia pemerintah Sayyidina Ali hak mengikut takwil dia lah. Hak tu dia panggil al-ghalin. Tapi tu satu. Al-mubtilin, orang mengaruk dalam agama banyak. Mengaruk ya. Dia tafsir pengasas ni lah. Nah, dia cari juga nak kata hu tu lagu mana misalnya. Dia pergi cari la ilaha illa hu. Dia kata hu tu ni tengok ni hu tu Tuhan sebut belakang hu. Kalau gitu hu ni kita boleh berzikir hu. Dia buat lagi pandai dia guna dia tu al-mubtilin, orang nak menipu ni. Kalau la ilaha illa anta pula lagu mana? Ana apa? Ada juga la ilaha illa ana. Nah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nahnu pun ada. Jadi nak buat lagu mana? Ada ke tak orang duk berzikir nahnu, anta, ana selain pada huwa tu, selain pada hu. Jadi orang tak segar. Tu jadi dia pandai mubtilin ni, dia pandai orang nak menipu ni. Pok-pok kita dalam masyarakat tiga wilayah ni kita kalah dengan orang menipu ni, terutama bab nego ke apa semua. Malaysia tak tahulah dia panggil skin cepat kaya tak itu kan. Skemo kan. Saya duduk tinggal kata 5D masa dulu. 5D duduk diam-diam dapat duit. Duduk diam-diam dapat duit. 5D duduk diam-diam dapat duit. Lama dah masa dulu. Jadi penipu ni lah ni di Bakok ni terkenal apa duk jual mah ni. Duk jual mah macam-macam lah ni. Jadi tu siapa kau masuk guk. Tapi sebelum pada dia masuk guk tu, orang pakak mari duduk turun modal sekarang dengan dia tu tak tahu banyak mana. Jadi jenis orang nak menipu ni dia pandai. Tapi nak menipu dalam agama ni lagu mana? So ya, orang kata boleh pahala. Menipu dalam agama boleh pahala. Boleh pahala. Dia ambil tiket tu. Ambil cong tang lah kapung Asia. Ambil jalan tu. Ambil lorong tu. Lorong boleh pahala. Lorong Nabi buat. Tu je jadi kot tu. Jadi apabila boleh pahala Nabi buat, siapa-siapa kau Tuhan pun buat juga misalnya. Nah, Tuhan pun buat juga. Tuhan pun buat, Nabi buat, boleh pahala lagi. Orang tak buat ni, orang benci ke Nabi, orang keluar daripada agama ke apa. Jadi kita lagu mana? Jadi pakat nak dalam bentuk agama ni. Jadi ini adalah tugas ulama juga mari untuk nak menafikan, dia panggil intihal al-mubtilin, dia panggil penipuan orang-orang yang batil,
orang yang batil, orang nak menipu dalam bab agama. Tak boleh. Kerana agama Allah ni dia jaga sungguh. Agama Islam ni dia jaga sungguh sampai ke original, ori dia sampai ke hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala nak jaga Islam, jaga Quran, jaga hadis dan jaga ulama. Ulama hak dalam Islam sungguh ni bukan sewenang-wenangnya, bukan segala supaya ulama puak Bani Israel nak menghalalkan benda hak dia kata halal. Tak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiganya ialah wa ta'wil al-jahilin. Takwil orang-orang jahil. Penafsir dia jahil. Tak reti. Saya duduk biasa kejut dengar satu klip dia buat hari cerita kata tajuk gapo dah. Tajuk kata Rasulullah menyuruh buat bid'ah. Ini bahaya, ni kenyataan ni bahaya. Rasulullah menyuruh buat bid'ah. Saya pun duk main mikir kata baca hadis itu sunnah. Tapi ia takwil dengan bid'ah. Saya hadis itu man sanna sunnatan sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha. Itulah. Dan sunnah Nabi wajak kata ada sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Maknanya sesiapa yang mensunnahkan sunnah yang baik. Tengok Nabi suruh buat sunnah ni, suruh buat bid'ah ni. Nah, kerana sunnah benar-benar yang baik, maknanya tak ada pada masa Nabi, jadi kita boleh mensunnahkan benar-benar yang baik. Apabila benar yang baik tak berlaku pada masa Nabi lagi, maka itu dikatakan bid'ah. Sekaligus Rasulullah menyokong supaya kita buat bid'ah. Allah kejut saya duduk kata diri saya sendiri, kata saya baca hadis ni, pokok kita duduk baca lama-lama mari dah ni. Nah, memang hadis sahih. Tapi kita tak biasa jumpa lagi seorang ulama pun yang berani mari duduk ayat kata babun ke apa? Hassar Rasul babun apa dia ala anna Rasul yahussu ala al-bid'ah, ala irtikabil bid'ah atau ala fi'lil bid'ah misalnya. Satu bab tidak ada penafsir ataupun pensyarah hadis daripada dulu sampai sekarang learning orang duduk syarah hadis ni ma yustafadu minal hadis, apa yang kita boleh ambil daripada hadis ni salah satunya ialah Rasulullah menyuruh kita ataupun merangsang kita, menyokong kita supaya kita buat bid'ah. Tak ada seorang pun ulama yang kata lagu tu istinbat hadis ni. Tapi ada seorang hamba Allah mari duduk tulis, mari ayat kata ni. Berani dia buat satu bab, buat satu waqa, buat satu tajuk, ayat kata Rasulullah ataupun Nabi menyuruh buat bid'ah. Ni tu dia panggil wa ta'wil al-jahilin. Takwil orang-orang yang jahil. Banyak takwil-takwilan orang jahil. Dia kata supaya dia baca ayat Quran ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak tinggal sesuatu pun daripada Quran ni, sesuatu pun semua kami duduk nyata dalam Quran belakang dah, dalam Quran aja. Lepas tu dia pergi ayat tu, tengok Quran ayat belakang dah, Tuhan ayat belakang dah dalam Quran. Kalau gitu kita tak usah pakai hadis, tak usah pakai hadis kerana Quran mai ayat dah. Tu di antara contoh-contoh. Sebab itu ketiga-tiga tugas ini sama ada orang pelampau dalam bab agama, pelampau dalam hukum, nak mentakfirkan orang banyak-banyak, dan supaya dengan khawarij pada masa dulu. Baru-baru ni pun kita duduk dengan puak-puak hak pasal jenis pelampau. Dan wak dia tu jadi khalifah, dia suruh orang mari duduk bai'ah ke dia, siapa-siapa tahu bai'ah kafir, dia bunuh, dia perih habis. Tu berlaku dah dulu. Nah, orang mubtilin, orang penipu dalam agama dan orang jahil dalam agama, ini adalah tugas penting bagi para ulama yang untuk nak membantras ataupun nak menghapuskan perkara ini. Allah. Jadi banyak tugas ulama untuk memahamkan jadi kita ni faham bahawa ghulu melampau bukan daripada Islam, bahawa kita tak boleh hidup dalam keadaan jahil. Kita duduk dalam keadaan jahil. Orang jahil ni mengingat pepatah almarhum Tok Guna Aziz, dia kata orang jahil
dia berasa sedak duk le jahil ni, dia kata supaya ulat tahi duk le tahi, dia kata. Cemas sikit lah tu dia kata dia. Kita kata wang no jejek ulat duk le tahi. Pasal dia ada ulat tahi, dia kata. Itu pepatah dia lah kalau kita tengok video dia. Pepatah dia cukup menarik, cukup hebat. Jadi orang yang sama juga disebut oleh Farah. Hamba nak tambah sikit, bukan amu ahli panel ni, tapi oleh kerana kita buat ni. Orang yang sama juga disebut oleh Farah tu pernah membahagikan aurat kepada mutawassitah mughallazah. Orang yang sama. Aurat. Aurat yang sempurna ni tutup, dia kata. Hak mutawassitah hak nampak jambu. Mughallazah dia punya nak pertahannya. Masa tu orang buka aurat. Dak ambil kata-kata aling mana tu. Tak tahu. Iblis dah kata basic ke dia. Moga dia duk mai berasa ni, perasaan berasa ni supaya syaitan duk berasa. Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min ana khairum min, kata. Aku lebih baik daripada tu ada. Sebab aku daripada api, tu ada daripada tanah. Tak ada kitab so pun ajar kata api tu molek pada tanah. Tak ada tu guru pun koyak, tapi berasa sore. Itulah benda paling bahaya sekali. Baik, Al-Fadhil Ustaz Jab. Oleh kerana kita dua ni Ustaz mari pada Malaysia. Jadi Ustaz, suasana di Malaysia lah kita tengok dakwah dengan ulama'nya. Nampak tahu soalan ni berat lah untuk Ustaz sebut deh. Cabaran dia kita di Malaysia. Dengan keadaan loninya ada satu kumpulan GISB kita sebut. Kumpulan dulu nama Arqam. Pahala ni GISB. Ya ubah nama ya. Pendirian tu hak tolak ya. Malah lebih teruk lagi pada hari ni. Ibarat kata kita ni tak boleh tidur pokok ulama ni. Tak boleh jenera tidur untuk mikir lagu mana di suasana yang mencabar ni, khususnya negara Malaysia, negara hamba dan negara Ustaz. Cuba Ustaz kongsikan dakwah dan cabaran di bumi Malaysia untuk orang di negara tiga wilayah ni, negara Thai, khususnya orang tiga wilayah ni, hak kecek lorak Kelantan. Cuma adalah sikit-sikit orang panggil qiraat tak serupa Ustaz. Ya, kalau hamba duk bapu tu ya lain sikit dah. Orang bapu ambil kau ni boleh jabe, dia kata. Jabe sebut. Hamba duk perhati orang bapu kecek dia lain sikit. Orang jalan kecek dia lain sikit, nak pepo katanya. Boleh faham lah, tapi boleh faham. Boleh faham lah. Jadi lorak je, tapi hakikatnya kita serumpun. Sebab di sini pernah diperintah Fatani ni siapa kok siapa kok Terengganu pernah bayar ufti kepada kerajaan sini. Makna kata kita tu luah disebut sebagai tanah Melayu. Cuba Ustaz kongsi sikit dakwah dan cabaran di Malaysia untuk sama-sama kita dengar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Cabaran dalam dakwah, khususnya di Malaysia. Mula-mula sekali Malaysia ni sebuah negara Islam yang tak serupa dengan negara Islam lain dari segi kepelbagaian penduduk. Amuduk Pakistan ni orang Pakistan. Mana lagi? Arab. Bangsa lain tak boleh Bangsa lain tak ada. Malaysia ni pelik, sebuah negara Islam, tapi orang Cina pun rakyat Malaysia, India pun rakyat Malaysia, asli pun rakyat Malaysia. Kepelbagaian bangsa. Maka ada kepelbagaian agama, kepelbagaian budaya dalam negara Malaysia. Orang Sia pun ada rakyat Malaysia. Sia pun ada. Kapal Sia tu. Wak ada lah. Wak ada betul. Jadi ni cabaran yang pertama kepada para pendakwah. Sebab bila kita nak menyampaikan dakwah walaupun dalam masjid, bila kita kecek bab mentauhidkan Allah, contohnya kan, kadang-kadang kalau kita tidak berhati-hati, kita boleh tersentuh dengan seseorang, dengan agama lain. Kadang-kadang hok jenis boroh tu kan, Allah. Ada satu ustaz baru ni, buat video minta maaf lah.
Dia adalah contoh dia tu, kita dengar apa seria, kata tidak molek contoh dia. Kilek hari mana tahu, dia kata ambil gitak di lidah. Tuhan orang. Jadi kena sensitif bagai ni, kena sensitif. Sebab tu agama kita pun larang jangan kamu memaki Tuhan-Tuhan sembahan-sembahan agama lain. Nescaya mereka akan memaki Allah Subhanahu wa taala. Kena beringat benar. Kita kecek sama kita ni. Kadang-kadang kalau kita dah buat live lah ni kan, kita buat live ataupun ceramah secara terbuka, ada orang bukan Islam ataupun dalam macam parti Islam sebenarnya siapa. Baru ni telah diluruskan di HPP, asalnya Dewan Himpunan Penyokong PAS, lah ni jadi dewan penuh dah. Maka dia dalam himpunan besar dia pun ada sekali kita nak kecek tu kena beringat, kena berhati. Ni adalah satu cabaran apabila negara Malaysia ni ada kepelbagaian agama dan kepelbagaian bangsa. Yang kedua, cabaran pendakwah juga dalam negara Malaysia ni ialah berkenaan dengan penerimaan generasi muda. Orang muda lah ni ramai, tak boleh nafikan benda tu. Tetapi sayangnya orang muda ni dia tergelar dengan hiburan yang melampau. Tergelar dengan sukan yang melalaikan. Tergelar dengan teknologi yang melekakan. Lah ni tanya je, kan suruh pilih, mari di apa nama ni program kita ni Multaqas Sunnah dengan lagi pak nyanyi. Ajak budak muda, Pak orang decok. Pak orang decok ni. Oh decok. Lepas ni Pak orang decok dengan Multaqas Sunnah. Oh, derah ni Pak decok. Baru ni Terengganu buat program himpunan RXZ mutu. Mari seluruh Malaysia, hok Sabah Sarawak letak mutu atas peri, jemerai lagi mari. Himpunan RXZ puluh ribu anak-anak muda. Allah. Cutera awak apa dia? Himpunan apa kita nak buat ni? Cuma ni. Anak muda. Tergelar dengan hiburan, tergelar dengan sukan. Sebutin stadium tengok bola. Masuk tengok bola ni, ambo sekali dalam hidup pernah pergi stadium tengok bola akhir Piala Malaysia, Kelantan lawan Terengganu. Ada sekali. Itulah kali pertama masuk stadium, kali terakhir. Tak pergi dah. Bola pukul 9, pukul 3 masuk dah. 3 petang. Masya-Allah. Tak apalah kita main Zuhur ngasar tu, mai jamu takdir. Masuk pukul 3. Congo tunggu bola pukul 9. Kata bodohnya aku. Pukul 9 baru start bola, tengok haluh pula tu. Mana Kelantan haluh. Tengok tu. Kita tengok anak-anak muda. Dah kaluh kan? Nyam nyopoh. Mulut ni. Sepaklah bodoh. Padahal orang yang tak dengar pun, tapi semangat tu. Oh lah gila bola lagu tu tak masuk. Macam dia pula pemain yang besar pada duk main depan. Kata tak boleh duduk aku, tak boleh duduk. Mujur tak mati situ saja. Astaghfirullahaladzim. Budak-budak muda tu baru bola. Sukan-sukan lain. Tenggelam dengan teknologi. Lah ni, budak tak tubik lah di rumah. Hak jenis tak main sukan luar, hidup dalam rumah. Ia tenggelam dengan teknologi. Ada telefon sebutir, tak apa dah. Oh, kalau ada PT Ziki, beli PSP. Ada PT lagi, beli apa dia? Ada steering. Duk atas kursi pegang steering. Tak tidur. Tak cara kau makan minum. Kau semaya makan minum, tak cara. Tak makan tak apa, asal boleh ke dia main game. Tak makan tak apa, asal boleh apa nama ni? Buat gapo di hak dia nak. Ni pun cabaran juga pada pendakwah. Mari ngajar masjid.
lah kita orang muda nak ngajar, kau tengok orang muda macam mana ni pun semangat sikit. Ni pergi masjid pergi ngajar masuk-masuk bau minyak cak kapuk, bau minyak mestika. Lepas tu nak semangat guano. Uzur dengar bela-bela jenera. Ada 5 orang, 3 orang jenera. Seorang dia kutih ketika ketah. Anda pernah pergi ustaz? Pasal PK masjid. Nah, ya nak lapai uti datah. Lapai uti. Allah. Hok mari ni orang. Boleh bagi speka sebutir sore wak kelik. Banyak speka pada orang. Azab. Cabar anak muda. Yang 3. Sikap sambil lewa terhadap agama. Masyarakat umumnya dan mana pun, bukan setakat Malaysia lah, sikap sambil lewa terhadap agama. Dia kira nak agama ni 3 tempat. Yang pertama, tika nikah. Yang kedua, belah mulut anak. Yang ketiga, mati. Ni yang cari ustaz. Nak nikah baru kalau cari tu ustaz, tu imam, nak suruh akad nikah. Tu pun akad nikah, tika akad nikah je, ikut agamanya. Lepas tu gak nyabdek jok. Sekat-sekat no kena gila hop sanding tu gak. Tahu sanding. Orang nikah salah. Dua-dua orang ke mana. Cudik dah padahal dua-dua tu doktor. Bila duduk atas pelami tu gak pore bodos. Ikut orang suap. Penyeh pulu. Duduk tak bergeri. Orang tina dapur tu paling lah kau ni nak tengok kereta. Paling Allah lah nyanyo lah. Hak teruk lagu Ustaz semaya dok. Takut semaya dok ni bayar make up mahal ni. Hak tu kata. No, tika nak akad nikah baru cari ustaz. Nak kau agama tika nikah tapi kan majlis nikah jauh dengan agama. Tu dah kan. Lepas tu tika dia nak belah bola anak baru cari ustaz. Baru jumpa kita tanya Tok Imeh tak kenal. Tu Tok Imeh subuh esok nak lelaki ke rumah Tok Imeh, kita baru beri anak. Nak buka mulut. Nak belah mulut anak. Baru cari ustaz. Yang 3 bila? Mati. Nak semaya-maya. Baru cari Tok Imeh semaya-maya. Tu pun Tok Imeh tika semaya jelah serupa dengan Nabi ajarnya. Lepas tu acara tanam berapa-apa jauh dengan Nabi ajar. Tidak kan? Allah lah. Letih. Sepatut pengurusan jenazah ni mudah. Semaya sudah tak tanah lah. Ni dak usung nak tobik pintu. Tunggu. Tunggu dulu. Okey, lakos. Ada seorang tu lakos. Dia tak usung kita, usungnya. Dia ada cacai lakos. Al-Fatihah. Orang beroyak tu. Itu usung kita. Mayak berak. Dia je goyak. Lakos. Nak boleh kau tobik pintu rumah. Lepas siapa nak nyuruh wah mayak. Takut orang ingat kemayak ni. Bening mari bila teriak nyuruh anak pula mari. Acik lagi tunggu. Mak dia nak nyuruh juga. Mak seteruk. Busuk dengan mak-mak lalu bawah mayat. Lalu bawah mayat. Hak berlaku ni di mana Ustaz? Malas sebut lah. Malas sebut. Dalam masyarakat kita. Masyarakat. Dengar tunggu kuburnya apa-apa. Nak sebut cari agama, tika nak mayat-mayat. Lepas tu gak, orang agama sendiri yang penuh. Jadi, sikap sambil lewa masyarakat terhadap agama ni pun satu cabaran kepada pendakwah. Lagu mana nak ajak orang ni biar minat ke agama bukan setakat pada 3 perkara ni tapi kepada kehidupan keseluruhannya. Start celak mata, siapalah kita tidur. Start pada kita cukup umur, siapalah kita mati. Lagu mana kita nak minat kepada agama. Ni cabaran juga. Dan yang keempat cabaran juga pada pendakwah ni kalau kita tengok politik. Cabaran juga. Politik ni lagu mana? Tugas pendakwah ni ngajar. Tiba-tiba pelbagai undang-undang dibuat, pelbagai peraturan dibuat. Nak ngajar boleh kena ada tauliah. Okay? Nak boleh kau tauliah pula Ustaz Hakimi.
3 kali isi boreh. Oh. Isi kali pertama hilang, isi kali kedua hilang, 3 kali. Lebih pada bukan nikah. Tak tahu ke mana. Birokrasi nak boleh kau panggil temu doga, lepas temu doga, kata anda tidak layak. Mun kata nak ngajar kena taliah, kita minta mun kata tak layak, tak lulu. Cabaran ni adalah apa dia? Politik. Bila hak minta tak serupa dengan kehendak orang hak kita benda-benda. Kau mana? Ngaji mana? Saudi. Wahabi. La ilaha illallah. Dengar kat dulu ngajar lagu mana. Jadi ni juga sebagai cabaran kepada pendakwah. Dan juga cabaran teknologi juga sebagai satu cabaran. Pendakwah ni dia kena selari dengan kemajuan teknologi semasa. Lah ni orang duk gila tengok TikTok, tengok Facebook, maka dia kena juga menceburi dakwah dalam bidang-bidang ni. Kalau kita duk main congok pondok kita, tak ada. Mati nama kita mati. Tak ada dah. Orang ngaji ni seluruh dunia lah ni kita buat live ni tengok kamera 7 ada. Mana? Dah seluruh dunia pergi. Zaman kita. Ini CNN. Ini Al Jazeera. Seluruh dunia. Zaman ni. Kita tak boleh tolak teknologi dah. Tak boleh nak main. Amat tak say buat live. Amat tak say. Bidang. Kata ke mana? Tak boleh nak kata gitu dah. Kita kena berdamai dengan teknologi. Kita kena berdamai, kita kena orang panggil menggunakan teknologi ni untuk apa dia? Kepentingan dakwah. Bukannya suka-suka. Masa mula-mula timbul TikTok. Facebook lama dah. Instagram. Timbul TikTok. Timbul TikTok mula-mula ni kan, duk joget ya. Sampai hamba sendiri, peribadi, kita isytihar, TikTok ni semua dahulu teruk. Yang tidak ada kebaikan padanya. Hamba tak boleh terima TikTok. Bukan duk joget. Tapi dalam satu muktamar Dewan Pemuda PAH, waktu ketetapan Pemuda PAH kena terlibat dengan TikTok. Perbanyakkan video-video yang baik supaya boleh tergelar video yang tidak baik. Tapi kerana itu keputusan jemaah, kita terima, tak apalah. Dah cuma kata kena berTikTok, kita buatlah akaun TikTok. Dan alhamdulillah lah ni TikTok juga menjadi satu medium dakwah yang cepat boleh menyebarkan ilmu. Jadi ini cabaran, kita kena sahut cabaran, bukan lari daripada cabaran. Wallahu a'lam. Okey. Terima kasih. Itu sikit sebanyak cabaran yang kita duduk di negara Malaysia ni. Alhamdulillah ala kulli hal, lagu-lagu mana pun ambo ingatlah kata Profesor Dr. Mazhar. Dia kata kita berdakwah ni tak ada kapek merah yang jadi hamba kepada kita untuk kita pergi. Makna kata dakwah ni satu kerja yang bukan mudah. Kerana dakwah ini merupakan kerja Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi sebut je kerja Nabi, kok mana pun kita akan hadapi susah. Nabi Muhammad SAW sendiri pun susah lebih pada kita lagi. Tapi Nabi kita SAW sentiasa Allah Ta'ala waktu wayak kepada dia jenis-jenis tasliyah, jenis-jenis pujuk daya hati Nabi supaya duduk, supaya Muhammad mu jangan duduk bimbel lah, kerja orang jahat ni kerja aku, macam-macam ayat-ayat yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi. Jadi sebenarnya para pendakwah tu kalau dia dekat dengan Al-Quran, dia menghayati sirah perjuangan Nabi SAW, dia akan nampaklah bahawa dakwah satu medan ia bukan untuk kita cari makan, tetapi medan yang penuh dengan kesengsaraan. Itu ayat hak mau boleh beri. Jadi balik pada Prof Madya kita tu, kita cerita di Malaysia dah lagu mana di Fatani sendiri, dan juga Prof boleh bagi contoh kedok lagu mana perjuangan ulama-ulama di Bumi Tani. Sebab Bumi Tani ni begitu sinonim, orang panggil sinonim, makna kata begitu orang tahu belaka. Sebut Bumi Fatani ni, pondok-pondok yang duduk asal di Malaysia ni semua mari sini belaka. Kalau dulu kita kata Syekh Daud, orang hebat, anak murid Syekh Daud, bukan sahaja Malaysia tapi Nusantara, Indon pun ada,
bekas anak murid dia, seluruh Asia. Syekh Daud telah meninggalkan kita dan sejarahnya begitu hebat. Mari zaman hari ni pula Dr. Ismail kita. Syekh Daud buka pondok, Dr. Ismail buka universiti bersama dengan asatizah yang lain. Ambo ingat kata Dr. Ismail Taufiq, abi kita panggil abi. Dia kata nak ripung orang kampung mudah, sembelih kambing seekor, mari. Tapi nak ripung orang cerdik ni payah dia kata. Nah, nak ripung orang cerdik, muka mengajar universiti ni Dr. Froh belaka, nah. Nak ripung orang cerdik duk setepak ni payah. Tapi di bumi Fatani ada universiti. Froh. Ada universiti dan seluruh umat Islam daripada negara-negara mana pun, kulit hitam, kulit putih ke, negara Cina ke, mari ngaji di sini. Jadi satu perkembangan yang cukup hebat, ya kita kata minoriti umat Islam, mana minoriti sikit umat Islam tapi boleh buat sampai setahun ni. Lagu mana peranan dia? Coba. Masya-Allah. Alhamdulillah. Kita di kawasan Taning ni, apabila maksud Taning maknanya 3-4 wilayah ni dah. Kita berdepan dengan dua masalah, dua penghalang dan satu kebaikan. Maksud saya dua penghalang tu ialah kita adalah masyarakat minoriti dalam negeri ni. Nah, dalam negeri ni minoriti kita ni 5 juta gitulah, setengah kata 10 juta daripada 70 juta lebih tu. Aqalliyah minoriti, dan peringkat satu laginya ialah istid'af, lemah. Kita tidak boleh pegang kuasa, tapuk kuasa yang sebenar tu tak ada lagi, tak seperti Malaysia. Ini dua benda yang kita kena tahu keadaan tempat-tempat kita. Tapi satu kebaikan laginya kita bolehnya ialah kebebasan. Kebebasan di sini tu bukan bebas apa dia maksudnya kata kebebasan, kemerdekaan itu tak, tapi kebebasan dalam berdakwah. Itu bebas. Tak ada kena tauliah. Baca ketubah pun rasanya tak ada kena pakai tag lagi lah, ikutlah. Tok khatib nak baca ke apa semua tak apa, nak pergi berdakwah siapa saja, nak mengajar boleh saya mengajar. Siapa ke Chiang Mai Chiang Rai. Jadi apabila di sini kita perlu untuk nak ambil dia panggil kedua salbiat, dua negatif ini dan satu positif, dia panggil apa dia hak positif. Dua titik lemah dia panggil cut on kita, weakness, hak lemah. Tapi hak cut keng, hak benda hak kita bahasa kata apa dia positif kita ni ialah kebebasan. Kita nak ambil, nak gabung lagu mana supaya dia benar-benar bermanfaat semaksimal mungkin kepada Islam dan dakwah. Ya. Hak tu adalah satu bahasa Sia dia panggil kanban lah, satu tugas kepada ulama untuk nak apa dia mikir dan untuk nak pecah masalah ni, nak buat jadi satu keuntungan kepada Islam. Yeah. Kita minoriti conklum noi lagu mana duduk dalam suasana minoriti home, tapi dalam tempat kita 3 wilayah ni majoriti. Dalam serantau ASEAN lagi majoriti dalam minoriti. Itu dia, minoriti dalam majoriti. Dalam minoriti. Itu nak buat lagu mana. Jadi benar-benar lagu ni peluang seperti ini, kita majoriti, Melayu kita ni adalah majoriti, kita boleh adakan rangkaian sebanyak mungkin. Nah, rangkaian ilmu, rangkaian perniagaan, budaya apa semua ni boleh buka habis. Siapa ke Malaysia, siapa ke Indo, siapa ke mana-mana. Tak sama dengan orang-orang Islam ataupun orang duduk siapa ke Bakok, siapa ke Chiang Mai mana, tak sama dengan kedudukan kita. Saya duduk di jalan kok Chiang Mai, jalan kok Bakok. Saya tengok kata orang-orang Islam di Bakok ni sikit sangat maklumat dia dapat.
Kerana apa? Hanya semata-mata daripada TV, TVC, TV Thai, Chong Cik, Chong Ha, Chong apa semua. Lain pada tu tak ada. Tapi kita di 3 wilayah ni, pagi dengan Ustaz Khairul, pagi dengan apa dia Abu Annah, puah-puah ke apa semua, apa dia tu guru ni Aziz dalam apa dia kaset dia dalam YouTube dia tu. Tu guru ni apa dia Haji Hadi apa semua tu, saya rasa peminat orang petani ni kepada tuan guru daripada Terengganu, daripada Malaysia tu dah lama dah. Jadi tu kita boleh ambil peluang untuk nak menambahkan ilmu kita. Tu yang pertama. Tapi di waktu yang sama kita juga kena ada badai-badai untuk nak beri jawab kepada masalah kita hak learning, hak kedudukan learning. Kita nak buat lagu mana? Kalau pada masa dulu supaya Ustaz Khairul duk ayat kata bumi petani itu berjaya telah pun mencipta Syekh Daud Al-Fatani. Ya. Jadi apabila adanya gapo dia panggil Aidon, jadi dia panggil wirak burut, hak kita dah bagaimana masyarakat petani akan melahirkan 100 Syekh Daud Al-Fatani. Itu satu cabaran. Kalaulah Syekh Daud telah pun berjaya dah, dengan sebab Syekh Daud yang orang kenal petani ni, dunia kenal petani, dan perenai-perenai Syekh Daud yang duduk mengarang buku-buku beratus-ratus buah apa semua ni. Dan dia diiktiraf oleh dunia luar sampai ke negeri Arab. Bagaimana kita nak buat juga learn itu paling kurangnya boleh tiru jejak langkah Syekh Daud tu, anak-anak petani. Kita bukan hanya berbangga dengan Syekh Daud, semata-mata Syekh Daud, tetapi kita boleh berbangga, kita boleh mengeluarkan orang panggil apa, ulama-ulama pewaris Syekh Daud. Dengan sebab ada seorang. Tu jadi satu kanban bagi kita. Sebab tu supaya Ustaz Khairul ada sebut saat ni kita di Jamiah, alhamdulillah 25-28 tahun maridah ni kita boleh terima pelajar luar negeri lebih daripada 50 buah negeri di Jamiah ni. Daripada 25 tahun maridah lah. Doktor daripada Mesir pun 2-3 orang dah. Daripada Sudan, mari pada Saudi sendiri, mari nak mengaji magister, mari doktor, ramah dah lah ni. Alhamdulillah. Jadi di sini kita walaupun kita tidak boleh nak bina seorang peribadi, tapi dengan orang panggil satu organisasi, satu badan, satu jamiah ni kita boleh bina. Tu dia panggil jejak langkah untuk kita nak dia bina petani selaku tepat apa dia Syekh Daud Al-Fatani. Tu dia. Patut mari hak dia ni, kalau lah apa dia daripada Syekh Daud dulu, Syekh Daud dia lama dah. Masa-masa 300-400 tahun dulu. Hak dia ni Haji Sulong. Haji Sulong Tok Mina ni, hak ni baru, hak ni 70-80 tahun baru dia ni. Syekh Daud ni, apa dia Haji Sulong ni. Jadi Haji Sulong ni era baru. Era dia panggil satu perjuangan untuk nak meminta hak. Haji Sulong biasa buat satu pengesyuran kepada kerajaan 7 perkara tu kan. 7 perkara hak lain orang tani kena berlaku lah 7 perkara dia nak minta tu. Jadi saya mengamati sejarah perjuangan Haji Sulong tu, saya tengok kata Haji Sulong memang guna ijtihad dia kena pada masa dia, dan dia adalah ulama yang reti tengok keadaan semasa. Sebab tu dia minta 7 perkara. Dalam masalah bahasanya, dalam pengajarannya, kecek bahasa resmi kena kecek bahasa Melayu, pendapat cukai apa semua kena hanya duduk dalam tani ni saja. Dia ada merancang. Dia ada merancang. Jadi di situ, dan Haji Sulong sendiri itu kita baca sejarah dia. Kalau pok-pok kita learning tu, dia ada lagi dalam skup hak Thai PBS ni. Saya nak show kepada pok-pok kita lah, orang kata ni Thai PBS ni wawancara dia tak silap 2 jam. Panjang dia dengan bahasa Thai lah. Dia tulis
Haji Sulong kabut wiraburut gitulah lebih kurang. Haji Sulong pemberontak ataupun wira. Itulah. Lepas tu dalam masa 2 jam ni hak kita bahasa beraganya ialah dicerita dan dioyak, dibawa plot cerita tu oleh anak dia sendiri, makna Datuk Mina. Datuk Mina dia wawancara dengan Datuk Mina. Lepas tu dia royak sejarah. Jadi saya rasa klip ni hak masa 2 jam ni sangat berfaedah sangat kepada generasi baru untuk nak mengetahui perangai ulama seperti Haji Sulong. Lagu mana sebenarnya? Dia dok jual apa? Siapakah Haji Sulong? Besok minta ataupun besok boleh duit bantuan daripada kerajaan dibakok sebanyak 5,000 kok kalau tak salah, tak silap saya. 5,000 kok pada masa dulu, 70 tahun dulu. Nah, apa dia 5,000 kok mai buat sekolah pertama di Taning, Ma'had Darul Ma'arif. Ambil siapa mari dia pergi ambil duit, lepas tu Perdana Menteri masa tu mari buka sendiri di sekolah. Jadi maknanya Haji Sulong orang yang nak maju kepada tanah air sendiri buat tu. Dia duduk buat dan dia tak ada duduk bergaduh hal-hal lain. Hak duduk nak pasal jenis bersenjata hak apa dak. Dia tak nak minta. Maknanya ulama masa tu dia punya ijtihad bahawa majunya rakyat ni dengan pendidikan. Sama ada Syekh Daud sama telah lah. Yeah. Nah, apa dia Haji Sulong sendiri yang merupakan mulai dia orang pertama yang buat sistem sekolah ni pun Haji Sulong pun dengan melalui pendidikan. Oleh demikian kita pekat hotlah ni orang panggil ulama ataupun ustaz ke pun kita nak buat lagu mana untuk nak menghidupkan suasana pendidikan yang luas, yang merangkumi ijtihad, yang merangkumi penemuan-penemuan baru dalam kehidupan, supaya umat kita ni bukan hanya tunggu mati, bukan buat bekam mati saja dak. Dalam Islam kan kita ni kadang-kadang kita nak bekam mati tu, dak bekam hidup ni. Kita nak buat ke mana? Nak bekam hidup kata. Nah, nak menimbulkan kemajuan dalam masyarakat dengan penemuan-penemuan baru melalui ilmu yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Itu jelas kata peranai kita duduk dalam negara yang minoriti umat Islam, tapi kita majoriti dalam kalangan kita, itu adalah 3 wilayah. Dan kita faham daripada Prof sebut tadi bahawa disebut Tani ni dia 4 wilayah semua dia. Dia Naga, Jala, Tani, Setun dan Skoro lagi. Itu. Makna kata di sini ada orang Islam yang ramai, ada orang Islam perlu kepada ummatan wahidah. Sebab tu di antara tajuk kita malam ni, tapi kita tak ada nak ulah. Ummatan wahidah mungkin boleh disentuh sikit oleh kedua-dua panel dalam masa penggulungnya 3 minit amawi sore kayak gini. Dan Ustaz Jah, kita nak tanya seorang tokoh yang boleh mengubah benda besar di Kelantan. Orang pun kita kenal nama almarhum Tuan Guru Datuk Bentara Setia, Tuan Guru Datuk Abdul Aziz Haji Nikmat. Seorang ulama yang berfikir masuk dalam bidang politik, lagu mana nak ubah sebuah negeri yang pentadbirannya, kucak-kacirnya dengan ekonomi negerinya. Jadi Tok Guru ambil Islam sebagai teras, mengitoh sapalah kepada hari ini sekolah-sekolah agama, budak-budak daripada sekolah agama Yayasan Islam Kelantan keluar menjadi orang yang hebat, sama ada peringkat negeri, peringkat negara ataupun di peringkat dunia. Cuba Ustaz ulah sikit jasa dan pengorbanan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 3 minit Ustaz. Rasulullah. 3 minit. Jadi nama Tok Guru Nik Aziz ni tidaklah asing bagi kita. Seorang tokoh yang dikenali bukan setakat dalam Malaysia, tapi tidak melampau kalau kita kata seluruh dunia. Almarhum Tok Guru Nik Aziz ni dianak pada seorang orang alim. Tok Nikmat Alim orang panggil. Ayah dia nama Nikmat, orang panggil Tok Nikmat Alim. Orang alim tu. Dan dia dibesarkan dalam keluarga yang
orang panggil menitik beratkan ilmu, maka dia ngaji jak bodoh lagi. Jalan kaki daripada Pulau Melaka ni pergi ke Kapus Sirih. Sebab masa tu ada Tuk Khurasan. Seorang ulama daripada Khurasan duduk di Kapus Sirih dan Tuk Guru boleh jalan kaki pergi ngaji. Sehinggalah ayah Tuk Guru Ni Aziz ni kata mungkin pergi ngaji luar lah. Maka dia ngaji di India. Duduk di India sambung ke Pakistan dan pergi ke Al-Azhar Mesir. Balik ngajar sebagai guru di Ma'had Muhammadi lelaki. Dan pada ketika duduk ngajar itulah dia di pelawar untuk menjadi calon dalam pilihan raya mewakili Parti Islam se-Malaysia PAS. Oleh kerana Tok Guru pada Tok Guru Ni Aziz ni baik di Mesir, baik di Pakistan, ramai yang terlibat dengan revolusi, dengan perjuangan. Maka Tok Guru tak mikir banyak, terus dia setuju dan jadi ahli Parti Islam se-Malaysia PAS, masuk tanding dan sehingga menjadi pemimpin tertinggi dalam Parti Islam se-Malaysia PAS. Boleh jadi Mursyidul Am. Hak amal sebut Tok Guru duk sebut sama. Dia kata Kelantan ni orang panggil Serami Mekah. Kerana ramainya ulama, banyaknya pondok. Di Kelantan ni tengah bandar ada pondok, dalam kapung ada pondok, patah ada pondok, dalam bukit ada pondok, sawah padi ada pondok. Pondok. Pergi Mekah klik mari buka pondok, ngaji mana klik buka pondok. Ulama ramai, tetapi mereka hanya ada suara dalam kalangan mereka sahaja. Pondok mana? Dia dalam kasih pondok dia tu suara dia laku lah. Tapi luar pondok tak laku lah. Luar pondok tak laku dah. Maka Tok Guru kata, inilah pentingnya kuasa. Dengan kuasa ni kita boleh melaksanakan arahan agama. Tok Guru duk ngajar lama judi tu haram, buka aurat tu haram, zina tu haram, arak tu haram. Tapi orang duk minum arak, duk zina, duk judi, molek-molek Allah. Bila Tok Guru Ni Aziz jadi menteri besar sebuah negeri, dengan kuasa yang ada, Tok Guru ayat sepatah je. Jangan ada ni gambar-gambar orang tena buka aurat. Tak ada selalu. Sekala kat ngepeng bateri kereta gambar orang tena. Cakup. Bateri kereta. Sabit apa? Tahu bateri kereta dengan orang tena. Lepas pada Tok Guru kata boleh. Semua gambar kalau orang tena pun kena pakai tudung. Tutup aurat belakang. Tok Guru kata tak boleh ada kedai jual nombor ekor. Kedai judi, sport tattoo. Tutup habis. Padahal Tok Guru duk mengajar dalam pondok ni judi haram. Duk belagu ayat situlah, duk beli pak nombor ekor situlah, duk judi. Tapi dengan kuasa, kuasa. Maka sejak tahun 90 Kelantan tak pernah ada kedai judi. Sejak tahun 90 arak dikawal, nak sekat terus tak boleh moga arak ni dibenarkan dalam setengah-setengah agama. Maka di Kelantan ni bilangan kedai yang jual arak statistik tak pernah bertambah. Dan dia ada zon-zon tertentu. Tak boleh nak buka sesuka hati. Tak boleh. Benda ni tak berlaku di luar Kelantan. Alhamdulillah negeri-negeri lepas Kelantan ni Terengganu, Kedah, Perlis, lah ni 4 negeri yang diperintah oleh Parti Islam se-Malaysia PAS. Alhamdulillah benda sama yang dilakukan. Ni jasa besar Tok Guru Ni Aziz. Selama 23 tahun beliau menjadi Menteri Besar Kelantan, diteruskan oleh pengganti beliau Ustaz Ahmad Yaakob dan lah ni Datuk Panglima Perang Ustaz Nasaruddin. Nak sebut betapa pentingnya kuasa, dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. 13 tahun duduk Madinah, duduk Mekah, bukan tak mengajar pagi, petang, siang, malam mengajar, tapi orang lawan pergi je di Madinah, hijrah saja ke Madinah. Bila Nabi mendapat kuasa jadi Perdana Menteri Madinah, ada sebuah kerajaan lain selalu. Nabi hanya perlu 7 tahun untuk Nabi buat comeback ke Makkah Al-Mukarramah untuk menjatuhkan kerajaan Makkah. Yang mana 13 tahun sebelum ni Nabi tak ada kuasa, tak ada siapa dengar.
Tapi bila Nabi ke Madinah, Nabi buat sebuah negara, ada kuasa 7 tahun, tahun ke-8 ni Nabi boleh buat Fathu Makkah. Jadi ulama bukan sekadar duduk dengan kitab je tidak. Ulama bukan setakat duduk dalam pondok je tidak. Bukan ulama kena keluar dalam masyarakat untuk membimbing masyarakat ni supaya Islam dapat dilaksanakan dan Islam ini diletakkan di tempatnya yang sebenar. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tempatnya tinggi, tidak ada perkara yang lebih tinggi dapat mengatasi ketinggian Islam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cerita bab ulama dan kuasa. Boleh Prof tambah sikit dan beri kesimpulan dalam masa 3 minit sebelum akhir ni insya-Allah. Sila. Alhamdulillah. Satu pembahagian ulama yang dibahagikan oleh Syekh Utsaimin. Dia ada sebut juga selain pada ulama Rabbani, ulama su, dia bagi pula pada 3 pula ada. Yang pertamanya ulama ul millah dia panggil. Ulama ul millah. Millah di situ ialah agama Islam lah. Pergi dengan agama halal dengan agama semua. Wala yakhafuna lawmata laim, tak kira manusia tak kena ke dia pun asalkan Allah dan Rasul suruh ke. Itulah dia tunai tugas sungguh selaku alim, selaku ulama dan selaku pembawa amanah daripada Rasulullah. Hal ini dia panggil ulama ul millah. Yang keduanya dia kata ulama ud-daulah. Ulama daulah. Ulama sultan lah inilah dia panggil tu. Nah, kena tengok dulu angin kerajaan nak pergi ke mana. Tak ada kan? Nak dia nak fatwa gapo-gapo tu kena dengar dulu. Kena dengar angin dulu. Angin ribut mari ke mana. Dia buat pergi kot tu, buat gitu apa dia selera hak daulah dok nak ataupun pemimpin dok nak. Tu kot tu pula. Nah, tu dia yang kedua. Yang ketiganya ulama ul ummah. Ulama ummah. Kita baca dengan hak ummah sekaligus tu pasal ulama yang bekerja untuk ummah dak. Maksud dia nak ummah ni ulama kalau lah ni enggak ulama hak nak turut share banyak, nak share banyak. Nak yot like banyak, share banyak. Waktu ummah. Ulama untuk masa, untuk orang ramai nak lagu mana, lagu tu lah. Tu baik lagu tu. Tu ulama ul ummah dia panggil. Jadi tiga-tiga ni tu kita nak duduk mana? Ulama sekarang ni sudah tentu kena ambil ulama ul millah saat ni lah. Jadi dia nak bagi lagu mana tugas kita, nak buat lagu mana segala permasalahan yang berlaku dalam masyarakat kita lah ni tu, ulama kena tampil mai ke depan. Mari jadi saf yang pertama untuk nak buat satu perubahan. Sama ada dalam sudut agama ataupun dunia kita. Sebab dalam tanding tu masalah saat ni lah. Kita bebas, tapi dalam bebas kita ni tidak ada kuasa. Dalam kuasa hak di Kota Baru sana apa dia hak Ustaz Jada sebut saat ni tu, Sayyidina Uthman ada sebut apa dia, innallaha la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Quran. Allah Subhanahu wa taala boleh mengubah benda mungkar dengan sebab kuasa, padahal benda tu tak mampu diubah oleh Quran. Bukan nak hina Quran tu tak, tapi dengan Quran mai duduk baca taklim saja ni tak jadi, budak tak lari. Nah, budak duk isap rokok situ, tapi kalau ada sultan, ada kuasa lain. Tu jadi gigi kok tu. Sebab tu dalam masyarakat kita di petani ni kena ambil peranan ulama itulah sebagai pembimbing, sebagai pembela, sebagai penyuluh, sebagai orang panggil duk bawa, dan terhenti kepada ulama itu sendiri nak bawa ummah ni pergi ke mana. Kerana dia panggil sinonim juga. Orang kampung, orang awal dengan tok guru, dengan ulama ni dia sekali tu sekali. Sebab tu betapa penting, betapa orang panggil tingginya peranan ulama dalam masalah nak ubat kena pada penyakit kepada si sakit. Kita jangan duduk turut orang sakit. Duk nak sangat ubat-ubat kita kena walaupun pahit, walaupun gapo pun mengikut kesesuaian orang-orang yang sakit itu. Itulah apa dia sekaligus apa dia dalam majlis apa dia pada malam. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada kedua-dua panel yang mengulas
Tajuk kita adalah ulama warasatul anbiya, lagu mana peranai dia, lagu mana ta'rif dia, telah pun kita ketahui dengan banyak. Alhamdulillah. Dan itulah yang terbaik untuk kita semua, untuk kita balik bawa bekal dengan ilmu-ilmu yang diberi. Cuma ambo dapat satu komen lah kata, hok Maulana Hadi tadi ada orang tak puas. Jadi hok tu saya duk fikir kita kena buat kuliah khas untuk pembentangan Maulana lebih kurang dalam 2 jam kok nak kecek tajuk tu. Peranan ulama, dakwah dan siasah. Dia sedia kertas hijau tadi dekat dengan 12 lah. Tapi masa kita suntuk, dia tak boleh nak ulas lebih banyak. Jadi insya-Allah kita akan panggil dia sekali lagi untuk bagi ulasan di atas tajuk dia tu untuk siri yang kedua. Akan datang sebab ada permintaan daripada beberapa orang ahli-ahli hok duk mesej ngambo, hok kecek ngambo secara personal tadi. Jadi kita akan buat kuliah maghrib khas Maulana untuk tajuk tersebut insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati majlis kita pada malam ini. Dan nama minta dia aku supaya apa yang boleh di sini sampaikanlah kepada saudara-saudara kita. Jangan kita duduk dalam lingkungan kita sahaja, tapi kita memperbanyakkan orang yang memahami sunnah Nabi SAW. InsyaAllah di atas kerjasama yang diberikan daripada pihak masjid, daripada dakwah unlimited, daripada semua NGO-NGO yang terlibat pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak amba ucapkan. Dan muna iklan pada malam ini, alhamdulillah, bantuan-bantuan daripada rakyat Malaysia yang menjayakan program ni. Terutamanya sound system. Orang Malaysia memang bui tok wakaf. Dan lah ni kita tak wi belaka dah lah ni. Kita wi separuh-separuh pula. Sebab tak orang nak cari belaka ustaz. Kalau masjid nak tanggung separuh, kita boleh tanggung separuh. Kita boleh cari wakaf separuh-separuh. Insya-Allah itulah sebagai maklumat untuk adik kakak pada malam ini. Terima kasih pada semua pewakaf di Malaysia yang beri wakaf, terutamanya hak beri sumbangan dakwah unlimited, Global Ihsan yang bagi untuk kita pada malam ini. Dan wakil dia tidak dapat hadir bersama dengan kita kerana ada kerja urusan yang lain. Mudah-mudahan diberkati Allah. Aku laqul hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad.